Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Bertemu kita lagi dalam kelas Bahasa Melayu tahun 4. Pada pagi ini, tajuk yang ingin saya ajarkan ialah berkenaan dengan yang tua dihormati, yang muda disayangi. Lihat dalam gambar itu, seorang wanita yang agak berusia ataupun kita panggil sebagai nenek, dibantu untuk menyeberang jalan oleh dua orang kanak-kanak. Manakala seorang kanak-kanak lagi melambaikan tangan pada arah pemandu bas itu sebagai tanda menghargai ataupun berterima kasih kerana memberikan mereka laluan untuk membantu nenek itu melintas jalan. Jadi inilah yang kita katakan sebagai yang tua dihormati, yang muda disayangi. Kita juga boleh menerapkan amalan ini semasa berada di rumah, iaitu dengan menghormati orang yang lebih tua di rumah kita seperti ibu dan ayah ataupun datuk dan nenek. Manakala yang muda, contohnya adik-adik kamu yang lebih muda dari kamu, hendaklah kamu sayangi. Okey, kita tengok petikan dari buku teks. Ini petikan keseluruhan dari buku teks. Saya akan fokus satu persatu, maksudnya melalui satu situasi ke situasi yang seterusnya. Baiklah, saya mahu kamu baca bersama dengan saya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, mula. Hadif dan adiknya, Aina berbasikal untuk pulang ke rumah. Mereka dari kebun komuniti. Pulang dari kebun komuniti, mereka ternampak jiran mereka, iaitu Pak Cik Ismail dan Mak Cik Mina berjalan sambil membawa 3 bungkusan besar. Bungkusan besar itu mengandungi sayur, ikan, ayam dan telur. Hadif dan Aina menyapa lalu bersalam dengan Pak Cik Ismail dan Mak Cik Mina. Hadif dan Aina menolong membawa bungkusan milik warga emas tersebut sambil menuntun basikal. Hadif dan Aina menghantar barangan tersebut ke rumah mereka. Sambil berjalan, mereka berbual-bual dan bertanya kabar. Kita lihat situasi yang kedua. Hadif dan Aina berehat sekejap di ruang tamu rumah warga emas tersebut. Mak Cik Mina menghidangkan minuman untuk mereka. Mak Cik Mina memuji tindakan Hadif dan Aina yang sudi menolong mereka. Pak Cik Ismail memberikan bekalan makanan kepada Hadif dan Aina sebelum pulang. Pak Cik Ismail menasihati mereka agar berhati-hati semasa berbasikal. Hadif dan Aina bersalam dengan warga emas tersebut. Mak Cik Mina memeluk Aina dengan penuh kasih sayang. Baiklah, saya harap kamu boleh faham situasi yang pertama ini dan situasi yang kedua. Apakah yang berlaku seterusnya? Saya teruskan. Ini adalah latihan di mana kamu kena senaraikan kata nama am yang terdapat dalam petikan. Tetapi sebelum itu, saya ingin menjelaskan dengan ringkas berkenaan dengan kata nama am. Apa itu kata nama am? Kata nama am ialah kata yang digunakan untuk menjelaskan nama, yakni sesuatu yang hidup seperti orang, haiwan, dan sesuatu yang tidak hidup seperti tumbuh-tumbuhan, tempat, benda dan sebagainya. Kita tengok contoh di bawah ni. Kata nama am. Kita pergi satu persatu. Okey. Contoh benda, anting-anting, novel, televisyen, sabun, motosikal, kereta, rumah. Ini benda, ini untuk benda. Okey. Kita tengok contoh yang seterusnya, yakni binatang. Tengok di sana harimau, angsa, kura-kura, anai-anai, kucing, apalagi ikan. Kalau dikata si comel, itu bukan kata nama am. Itu tergolong sebagai kata nama khas. Ingat perbezaan di sana. Ini kata nama am.
Dia digunakan menjelaskan nama sesuatu yang hidup ataupun sesuatu yang tidak hidup. Okey? Contoh yang seterusnya, orang, penulis, peguam, pelajar, doktor, polis, askar, guru. Okey, seterusnya adalah tempat. Stesen bas, gelanggang, makmal, tandas dan sebagainya. Okey, saya harap kamu boleh faham kata nama am. Okey. Sekarang kita mahu mengenal pasti kata nama am berdasarkan petikan ini. Okey. Saya akan bawa kamu tengok satu situasi ke situasi yang berikutnya. Baiklah. Pulang dari kebun komuniti. Mereka ternampak jiran mereka. Ada kata nama am di sana? Ya, ada. Iaitu jiran. Okey. Iaitu Pak Cik Ismail dan Mak Cik Mina berjalan sambil membawa 3 bungkusan besar. Bungkusan besar itu mengandungi sayur, ikan, ayam dan telur. Ada kata nama am? Ada. Ikan, ayam dan telur. Maaf cikgu tak menggunakan pen. Cikgu menggunakan jari saja. Okey. Ada lagi? Ada lagi? Kita tengok seterusnya. Hadif dan Aina menyapa lalu bersalam dengan Pak Cik Ismail dan Mak Cik Mina. Hadif dan Aina menolong membawa bungkusan milik warga emas tersebut sambil menuntun basikal. Ada kata nama am? Ada, yang melambangkan benda, iaitu basikal. Maaf, di atas sikit. Basikal. Hadif dan Aina menghantar barangan. Barangan tidak, barangan tersebut ke rumah mereka. Ada lagi? Ada. Rumah. Rumah. Sambil berjalan, mereka berbual-bual dan bertanya kabar. Okey, kita sudah kenal pasti. Yang pertama, jiran. Yang kedua, ikan, ayam, telur. Okey. Kemudian basikal dan rumah. Sudah ada? Ada 4 sudah. Baik. Kita tengok pula situasi yang kedua. Hadif dan Aina berehat sekejap di ruang tamu rumah warga emas tersebut. Ada kata nama am? Ya, ada. Rumah. Tapi kita sudah jumpa rumah di situasi yang pertama tadi. Tak perlu lagi. Baik. Mak Cik Mina menghidangkan minuman untuk mereka. Ada kata nama am? Tak ada. Mak Cik Mina memuji tindakan Hadif dan Aina yang sudi menolong mereka. Juga tiada kata nama am. Okey. Pak Cik Ismail memberikan bekalan makanan kepada Hadif dan Aina sebelum pulang. Pak Cik, macam ada kita tertinggal. Okey, tengok. Pak Cik Ismail memberikan bekalan makanan kepada Hadif dan Aina sebelum pulang. Pak Cik Ismail menasihati mereka agar berhati-hati semasa berbasikal. Basikal tadi kita dah jumpa di perenggan yang pertama. Okey. Hadif dan Aina bersalam dengan warga emas tersebut. Mak Cik Mina memeluk Aina dengan penuh kasih sayang. Ada yang kita terlepas lagi? Ada? Saya rasa itu saja. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 saja kata nama am secara kasar yang kita jumpa ni. Okey, kita tengok latihan yang seterusnya. Jadi, saya mahu kamu senaraikan 6 kata nama am tadi. Yang pertama tadi, jiran. Selepas jiran, ikan. Ayam, telur, basikal, rumah. Ada lagi? Ada lagi? Tak ada. Okey, setelah kamu senaraikan kata nama am, kamu dikehendaki untuk bina ayat berdasarkan kata nama am tadi.
Saya bagi satu contoh, jiran. Pakcik Ismail dan Makcik Mina ialah jiran Hadif dan Aina. Contoh ayat yang saya bina. Okey, yang saya bina saya ambil dari petikan tadi. Kamu boleh bina ayat ikut suka hati kamu. Yang penting, ayat yang kamu bina mestilah berdasarkan kata nama am tadi. Okey, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6, sila buat sendiri. Okey, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.